Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi, dalam subjek apa? Korang sendiri tahu. Kalau nampak muka saya, sudah semestinya saya akan mengajar subjek sejarah untuk e-tuition. Okey, untuk hari ini merupakan sambungan untuk video yang sebelum ini, iaitu mengenai pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, bagi silibus tingkatan 3 KSSM. Okey, so untuk kali ini, okey, saya akan meneruskan mengajar mengenai orang kata strategi-strategi yang digunakan oleh British dalam dia mendapatkan negeri-negeri Melayu bersekutu. Seperti negeri apa? Kita dah bincangkan sebelum ini dan korang dah belajar semasa di awal-awal pembelajaran tingkatan 3 mengenai negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, bagi pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu, saya dah terangkan minggu lepas ada satu strategi yang pernah digunakan oleh British, iaitu kaedah ataupun strategi manipulasi. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah strategi penjajahan yang pernah kita belajar dalam bab yang pertama yang digunakan oleh British dalam mendapatkan tanah jajahan di negara kita. Iaitu yang pertama, kita ada serangan fizikal, kita ada manipulasi, kita ada desakan dan ugutan, kita ada perjanjian, tipu helah, pajakan dan juga pakatan. Dan dalam kita melihat penjajahan British di negeri Melayu bersekutu, kita lihat minggu lepas saya dah ajar manipulasi, dan hari ini kita akan tengok satu lagi ataupun dua lagi. Hari ini saya akan sempat cover dua lagi strategi yang pernah digunakan oleh British, iaitu strategi desakan, okey, dan juga perjanjian. Okey, ini desakan dan juga ugutan ya. Sebab kadang-kadang dia tak guna desakan, dia guna ugutan. Okey, so kita tengok yang pertama. Okey, yang kedua sebenarnya, sebab yang pertama adalah manipulasi, kau nak belajar sebelum ini. Strategi yang kedua, okey, adalah desakan dan juga ugutan. Strategi ini adalah strategi di mana British dalam nak mendapatkan apa yang dia nak, kalau contoh dia dah gunakan cara baik, dah bercakap baik-baik tapi dia tak dapat juga, jadi dia gunakan strategi ataupun taktik desakan. Dia desak seseorang itu untuk memberikan apa yang dia mahukan. Itu adalah taktik, orang kata taktik desakan dan juga ugutan. Kat mana dia guna dua taktik ni? Yang pertama adalah di Selangor. Kalau korang tengok, ada dua peristiwa di mana British telah menggunakan taktik desakan ini untuk mendesak Sultan Selangor. Kenapa dia nak mendesak Sultan Selangor? Sebab ada berlaku dua peristiwa yang buruk berlaku di Selangor, iaitu yang pertama adalah berlakunya satu peristiwa rompakan kapal British di area Selangor, di area perairan Selangor, di mana British, okey, bila berlaku orang kata rompakan kapal ini, British telah menuduh Sultan Selangor tidak pandai menjaga keamanan negara, tidak pandai menjaga kawasan perairan negara. Itu peristiwa yang pertama. Yang kedua adalah serangan rumah api. Serangan rumah api ni juga berlaku di mana, tahu rumah api? Rumah yang kamu tengok dia panjang, tinggi, duduk dekat tepi, selalunya tepi pantai. Selalunya ini adalah satu yang ada lampu dekat atas dia tu. Ini adalah rumah di mana satu bangunan yang digunakan untuk memberi signal kepada kapal-kapal yang ingin berlabuh di kawasan tersebut. Dan berlakunya, okey, serangan, okey, bukan serangan rumah api, maksud berlaku kebakaran, okey, di rumah api ini. Ini menyebabkan di mana satu lagi sebab British telah menuduh Sultan Selangor tidak pandai menjaga keamanan negara. Jadi disebabkan oleh dua peristiwa inilah British telah mendesak, telah mengugut Sultan Selangor, di mana telah mengatakan bahawa Sultan Selangor, tuanku, tidak pandai menjaga kawasan atau tidak pandai menjaga negara. Jadi untuk mengelakkan tidak berlaku lagi perkara-perkara yang tidak diingini, British ingin menawarkan diri untuk menjaga keamanan di Selangor. Jadi Sultan Selangor bila dapat feedback daripada British, Sultan Selangor pun terpaksa, terpaksa menerima desakan dan ugutan ini dan terpaksa menerima tawaran British
British untuk British menjaga Selangor. Sebab apa? Sebab baginda terpengaruh dengan dua peristiwa ini. Baginda merasa, oh betul lah, better tidak pandai menjaga negara sampai berlakunya dua perkara ini. Sebab apa? Sebab baginda merasakan bahawa baginda gagal menjaga perairan negara sendiri. Itu adalah peristiwa desakan di Selangor. Okey. Yang kedua, kita tengok negeri apa lagi yang telah British gunakan strategi yang sama. Kalau korang tengok dekat sini, adalah negeri Pahang, kerajaan Pahang. Di mana British telah orang kata membangkitkan satu peristiwa di mana ada seorang lelaki Cina ini merupakan orang kuat British ataupun pegawai British telah pergi ke istana Sultan Pahang. Ada urusan dengan Sultan Pahang, tetapi apa yang tidak bagusnya ataupun apa yang buruknya adalah orang Cina tersebut ataupun orang British tersebut telah dibunuh dan mati di pekarangan istana Sultan Pahang sendiri. Nampak tak? Okey, peristiwa kematian orang Cina di pekarangan istana. Jadi bila berlaku perkara begini, British telah menuduh Sultan Pahang bahawa Sultan tidak pandai menjaga keamanan negara. Seakanlah dekat istana sendiri boleh ada orang mati. Korang rasa tak pelik ke? Bagaimana di sebuah kawasan istana yang sangat ketat, dengan orang kata sistem keselamatan, dengan pengawal keselamatan, dengan pendekar dan sebagainya, tiba-tiba ada orang mati dalam istana. Itu yang menyebabkan British rasa macam, Sultan even dalam istana sendiri Sultan tak pandai jaga, orang kata tak pandai jaga keamanan. Bagaimana nak menjaga keamanan di negeri sendiri? Jadi disebabkan itu, British telah menuduh Sultan Pahang tidak pandai menjaga keamanan, dan disitulah di mana British telah menawarkan diri untuk menjadi umpama macam polis lah, jadi umpama macam pegawai keselamatan untuk menjaga keamanan negeri Pahang kononnya. Gitu. So ini adalah desakan dan ugutan yang pernah dilakukan oleh British di dua negeri ini. Dapat dekat situ. Bergerak kepada strategi yang kedua, iaitu strategi perjanjian. Ini adalah satu strategi yang paling menarik, yang paling bahaya, yang paling disukai atau menjadi kegemaran atau favorite kepada British, iaitu strategi perjanjian. Kalau korang tengok dalam banyak-banyak strategi yang kita belajar dekat sini, antara semua ini, apa saja strategi yang digunakan oleh British, mesti di akhir peristiwa tersebut akan diakhiri dengan perjanjian. Kenapa perjanjian? Nanti di akhir strategi ini saya akan terangkan. Kalau korang masih ingat di bahagian pertama, saya ada terangkan bahawa strategi manipulasi ini, bila British telah memanipulasikan sesuatu peristiwa, diinginkan sesuatu daripada pihak yang dimanipulasikan. Apa yang diinginkan oleh British adalah ini, perjanjian. Nanti saya akan terangkan kenapa British mahukan perjanjian dengan negeri-negeri ini. Dan setiap negeri-negeri yang ada di bawah pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu akan ada satu perjanjian besar yang pernah berlaku, iaitu perjanjian Pangkor di Perak, perjanjian British Sungai Ujong di Negeri Sembilan, perjanjian British Pahang di Negeri Pahang, dan juga perjanjian British dan juga Selangor. Kita tengok yang pertama. Perjanjian Pangkor. Kalau kamu masih ingat, di video sebelum ini saya pernah terangkan bagaimana British telah membantu Sultan dalam menyelesaikan dua peristiwa atau dua masalah utama di negeri Perak, iaitu yang pertama adalah peristiwa Perang Larut yang berlaku antara dua kumpulan kongsi gelap, iaitu kumpulan Gihin dan kumpulan Haisan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di mana British telah membantu Sultan dalam menyelesaikan masalah perebutan tahta antara tiga kerabat diraja yang ingin mengambil alih gelaran
Sultan Perak. Dekat situ. Dan bila dah British selesaikan masa ini, British telah mengadakan satu perjanjian yang dinamakan sebagai Perjanjian Pangkor. Di mana Perjanjian Pangkor ini telah diadakan di satu tempat bernama Pangkor. Okey, Pulau Pangkor hari ini, saya pernah pergi bercuti kat Pulau Pangkor. Di mana British telah mengadakan satu perjanjian dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh British. Okey, dan kedua-dua masalah ini telah diselesaikan, tetapi okey, dalam syarat itu telah menyatakan bahawa British berkuasa penuh terhadap apa jenis cukai yang ada di negeri Perak. Ini yang British mahukan, iaitu penguasaan terhadap hak memungut cukai di negeri Perak. Sebab Perak ini terkenal dengan hasil bumi apa? Kalau korang tahu, biji timah. Jadi segala orang kata aktiviti perdagangan biji timah akan berlaku. Orang kata setiap hasil biji timah ni akan dikenakan cukai. Dan siapa yang akan mengutip dan mendapat hasil cukai ini, iaitu British. Ini yang British mahukan. Okey, itu perjanjian yang pertama. Perjanjian yang kedua adalah antara British dengan Sungai Ujong. Kalau korang masih ingat peristiwa di mana Datuk Kelana dan juga Datuk Shah Bandar bergaduh untuk mendapatkan kawasan Sungai Ujong sebabkan inginkan penguasaan ataupun kuasa di Sungai Ujong dan hak memungut cukai. Tapi Datuk Kelana yang minta tolong dengan British untuk menewaskan Datuk Shah Bandar. Tetapi Datuk Shah Bandar kalah, Datuk Kelana menang. Kononnya Datuk Kelana rasa banggalah sebab dia dah menang dan dia jadi penguasa di Sungai Ujong. Dan benda itu yang didapatkan. Okey, dia dapat. Okey, Datuk Kelana berjaya menjadi pemerintah di Sungai Ujong. Tetapi walaupun dia jadi pemerintah di Sungai Ujong, apa yang tidak menariknya adalah okey, British yang menguasai cukai. Itu yang tak bestnya. Datuk Kelana jadi pemerintah, jadi orang yang paling tinggi di Sungai Ujong. Tetapi penguasaan cukai, hasil-hasil, okey, pendapatan semua British yang bolot. Itu yang tidak bagusnya. Tetapi buat macam mana? Okey, Datuk Kelana sudah buta ataupun sudah dipengaruhi dengan kuasa kononnya. Okey, yang ketiga, okey, di antara negeri Pahang dan juga British. Okey, di mana apabila tadi saya terangkan apabila berlaku okey peristiwa kematian okey di Pahang, Sultan telah diarahkan untuk menerima seorang pegawai konsul daripada British, okey, supaya pegawai ini ditugaskan untuk menjaga keamanan dan membantu Sultan mentadbir negeri Pahang. Okey, nampak tak, dah ada perjanjian. Maksudnya perjanjian ini mengatakan Pahang kena terima. Okey, Pahang kena terima seorang pegawai konsul dan Pahang kena terima British yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan di negeri Pahang. Itu yang berlaku. Okey, dan perjanjian yang terakhir adalah perjanjian di antara British dan juga Selangor. Kalau korang masih ingat, kita ada peristiwa Perang Klang, okey, antara dua pembesar terhadap satu kawasan di Klang, okey, untuk berebutkan hak memungut cukai, tapi Sultan telah minta tolong dengan British. Okey, dan bila British telah berjaya membantu Sultan, dan ini yang British minta, sebuah perjanjian di mana British bila dah berjaya menyelesaikan peristiwa Perang Kelang, dia telah meminta satu perjanjian di mana British bertanggungjawab untuk membantu Sultan Selangor mentadbir negeri Selangor. Dan British telah menetapkan dua pegawainya di negeri Selangor, iaitu seorang adalah J.V. Davidson dan seorang lagi adalah Frank Swettenham. Nampak tak? Dan ini adalah 4 perjanjian yang pernah berlaku dalam British mendapatkan penguasaan di negeri-negeri yang ada di sini. Dan kenapa tadi saya terangkan kenapa British nak gunakan kaedah perjanjian dan kenapa perjanjian menjadi favorite British. Dan saya terangkan sebelum ini, saya akan terangkan sekarang kenapa perjanjian ini dianggap ataupun diupamakan sebagai bukti. Kalau saya bagi satu analogi ataupun satu peristiwa. Bayangkan hari ini, okey, kalau korang nak beli, kalau korang tengok, kalau korang tingkatan 3 kan sekarang ni, korang tidak pernah merasainya lagi, tapi nanti bila korang dah meningkat dewasa, korang akan merasainya. Pernah tak nanti korang pernah tengok mak ayah korang ke nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, macam mana cara diorang beli rumah dengan beli kereta?
Korang pernah nampak ke diorang beli rumah dekat 99 Speed Mart atau nak beli rumah dekat mana-mana 7-Eleven? Tidak. Korang nak beli rumah atau nak beli apa-apa kereta ataupun motor, korang akan menjalani prosedur ataupun orang kata langkah. Okey, orang kata step nak beli kereta, nak beli rumah itu sangat panjang. Kena jumpa orang ni, kena upah lawyer, kena sign surat ni, kena ada dokumen ni, kena pergi sini, kena sign surat ni dan sebagainya. Dan kenapa ada benda-benda ni semua? Sebab surat-surat, dokumen-dokumen yang ditandakan ini, yang ditandatangani adalah umpama bukti. Ini adalah umpama perjanjian. Perjanjian pembelian rumah atau perjanjian pembelian kereta. Sebab apa kena ada perjanjian-perjanjian ini? Disebabkan perjanjian ini diumpamakan sebagai bukti. Sebab apa? Sebab apa pentingnya bukti ni? Sebab korang beli rumah bukan harga RM5, RM6. Bukan beli sekilo RM4. Akak nak beli rumah 4 kilo, nak beli rumah bungkus 4 kilo ikat tepi. Tidak. Okey, korang beli rumah dengan harga RM60,000, RM70,000, okey, RM1 juta dan sebagainya. Jumlah yang banyak. Bayangkan kalau tak ada perjanjian. Okey, tak ada, orang kata tak ada hitam putih pembelian korang terhadap rumah tersebut. Bayangkan dah beli, contohlah. Korang bayangkan satu peristiwa di mana korang beli rumah macam korang beli dekat 7-Eleven. Akak, saya nak beli satu rumah harga RM60,000. Korang bagi duit RM60,000 dekat akak tu bagi kunci rumah kat korang. Korang pergilah rumah tu. Dah duduk sebulan, tiba-tiba ada orang datang. Okey, sekitar orang nak sita rumah ni sebab rumah ini bukan kepunyaan kamu. Kamu macam beli, saya dah beli. Dia tanya, beli kat mana? Beli dekat 7-Eleven. Korang pergi 7-Eleven, tengok 7-Eleven tu dah tutup. Macam mana korang nak buktikan kepada orang tersebut yang rumah ini adalah milik korang? Korang tak ada apa-apa perjanjian, tak ada hitam putih. Korang dah beli harga RM70,000, bagi duit ke akak tu, akak tu bagi kunci sahaja. Sebab itu pentingnya surat perjanjian. Dan ini yang British gunakan. Okey, sebab apa? Sebab bila ada perjanjian-perjanjian di setiap negeri-negeri yang dijajah oleh British, okey, jadi tak ada orang boleh mempertikaikan kuasa British di negeri-negeri tersebut. Kalau contoh ada orang tiba-tiba nak mendapatkan kembali Perak contohnya, dia boleh keluarkan perjanjian Bangkok. Ini perjanjian Bangkok yang telah ditandatangani oleh Sultan Perak. Jadi tidak ada boleh mempertikaikan kuasa British di Perak. Sama juga dengan Negeri Sembilan, Sungai Ujong, Pahang dan juga Selangor. Sebab itulah kenapa saya kata setiap apa yang British lakukan, British akan akhiri dengan perjanjian. Sebab perjanjian ini umpama bukti dalam dia mendapatkan sesuatu kuasa ataupun sesuatu apa yang British inginkan. Okey, so sampai di situ saja video saya pada hari ini. Okey, saya harap korang dapat belajar sesuatu daripada video saya pada hari ini. Jangan lupa, untuk bab yang ketiga ini kita akan sambung lagi nanti di video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk lihat video-video lain yang ada dekat e-tuition. Kita ada video subjek matematik, sains, sejarah dan sebagainya dengan tutor-tutor yang menarik, berpenampilan menarik untuk korang belajar. Dan di akhir kata di video saya, jangan lupa dengan saya Sehistrozi. Okey, dan jangan lupa subscribe, like dan share link channel kita orang e-tuition, dan jangan lupa pergi dekat website e-tuition.my untuk dapatkan lebih banyak lagi video yang menarik. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.